Muhammad ibnu Abdillah yang telah disifatkan sebelum nubuwah, sebelum kenabian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sebagai al-amin, yakni sahibul amanah. Maka Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha mentaklifkan memberikan suatu amanah yang besar kepada seorang pemuda yang dikenali sebagai Muhammad ibnu Abdillah untuk membawa barang dagangan hadir datang ke tempat yang kita berada sekarang ni. Tuan-tuan sekalian, Fadilatul Syekh Al-Marhum Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Al-Syahid menulis di dalam kitabnya Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah ini kitab yang berkat, kitab yang ditulis yang membawa maksud fiqhu, memahami dan meyakini dan mendalami. Itu dinamakan al-fiqh. Kalau ta'rif fiqh ni adalah al-fahmu. Kenapa Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Al-Syahid menulis kitab Fiqhus Sirah? Untuk mengajak masyarakat Islam memahami bahawasanya di sana, di dalam sirah itu ada suatu perkara yang amat besar untuk diteladani dan dihadamkan dalam memperkukuhkan kefahaman, keimanan di dalam pegangan agama. Tuan-tuan sekalian, pengalaman ini tidak boleh dibeli. Kita duk dengar selama ini bagaimana Busra. Kita duk dengar selama ini bagaimana Jami' Umawi. Kita duk dengar selama ini Nabi Isa alaihi salam akan turun di Manaratul Bayda, menara putih. Duk dengar saja. Lebih sikit tengok gambar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita bersama pada hari ini untuk datang melihat sendiri. Dan ramai-ramai yang berhajat untuk nak mai tak boleh mai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat STT sekalian, untuk hadir ke sini bagi melihat sendiri. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tabiru ya ulil albab. Berfikirlah wahai mereka yang mempunyai akal fikiran. Tuan-tuan sekalian, kita mai lihat semua ini bukan sekadar bergambar, bukan sekadar ambil gambar dengan pelbagai gaya, tidak. Tetapi yang lebih daripada itu ialah menghayati bagaimana sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak daripada kecil, daripada muda, sudah bersifat dengan amanah. Datang ke sini tempat kita singgah tengok tadi ni. Maka Ar-Rahib, pendeta Nasrani, melihat pemuda ini, dia kata pemuda ni lain daripada yang lain. Lahu sya'nun azim. Dia mempunyai satu masa depan yang besar. Apa dia? Akan menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan dan juga telahan dan juga bacaan pendeta itu benar, betul. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat, dipilih menjadi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menulis, apa hikmah di awal kenabian, sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditugaskan untuk meniaga. Tidak ditugaskan dengan tugasan yang lain, pi tanam pokok kah, pi menyangkui kah, pi mengai ikan keli kah? Tidak. Tetapi ditugaskan untuk berniaga.
maka di sana dia ada hikam kathir, hikmah yang paling besar. Karena berniaga ini tuan-tuan sekalian, dia ada hikmah di sebalik kerja itu. Seorang peniaga dia kena bersabar. Dia mempamerkan barang dagangan dia. Orang nak beli tak beli belum tentu. Tetapi dia yakin apabila rezeki aku ada, orang akan beli. Maka itulah yang dilatih kepada Muhammad ibnu Abdullah. Seorang peniaga dia boleh menipu. Sama ada menipu timbangan, sama ada menipu berat, menipu jenis dan sebagainya. Tetapi Muhammad ibnu Abdullah betul seorang yang sahibul amanah. Maka Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha menyatakan, dia kata pemuda ini Masya Allah, seorang yang betul. Pada ketika itu belum lagi nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mai tengok tempat Nabi singgah. Kita mai tengok tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang besar, tuan-tuan. Bukan perkara yang kecil. Perkara yang ditugaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah perasaan tuan-tuan mai tengok? Sekadar tengok tapak kaki besar tu saja tak? Sekadar tengok ni ke batu yang besar? Tidak. Kena melihat bagaimana Muhammad ibnu Abdullah membawa satu risalah yang besar. Satu risalah yang amat besar. Apa dia? Membawa Islam. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita melihat kesan-kesan ini, kita hendak dia mendalam dalam iman kita. Bermakna betul Islam ini. Bermakna inilah agama yang sebenar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Tuan-tuan sekalian, inilah dia Islam. Inilah dia agama yang kita anuti. Kita nak main tengok, moga-moga ada kesedaran, ada mahabbah, ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat hadrah sampai menari sufi, tarian sufi. Apakah sengaja mereka buat begitu? Tidak. Mereka buat begitu kerana kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, bukan senang nak cari anak muda mai duduk dalam majlis berjam-jam, duduk bersila berhadapan dengan guru dalam suasana masyarakat Syria yang penuh masalah sekarang ini. Apabila selesai daripada pergolakan, masyarakat sini teruk, tuan-tuan sekalian. Bagaimana dengan dadahnya, bagaimana dengan ganjanya, bagaimana dengan rasuhnya, cukup dahsyat. Tetapi mereka boleh mengusahakan sedemikian. Satu perkara yang besar, tuan-tuan sekalian. Subhanallah. Masya Allah. Maka inilah tugas yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas yang kedua lepas daripada menega ialah mengembala kambing. Ar-ra'i, pengembala kambing. Ulama menukilkan di dalam kitab-kitab mereka, kenapa tugas Rasulullah ini ditugaskan sebagai pengembala kambing. Kenapa? Kerana tugas mengembala kambing ini, dia perlu sabar yang begitu banyak. Dia perlu jaga betul amanah dia supaya tak kacau tempat pokok orang lain. Supaya dia jaga betul ini kambing aku, tak kacau hak orang lain. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mai melihat tempat ini, tuan-tuan sekalian, saya berasa amat bersyukur dapat bawa tuan-tuan mai tengok, mai lihat dengan mata kepala sekali. Macam saya bawa Tuan Guru Ustaz Ahmad Abdullah pi melihat Isra' wal Mi'raj, tempat berlaku di Masjidil Aqsa. Dia menangis, tuan-tuan.
Dia balik Malaysia, dia kata selama ni orang duk panggil saya ceramah Isra Mi'raj, saya tak mau. Tetapi kerana saya pergi tengok dengan mata kepala saya sendiri, saya mau untuk ceramah Isra Mi'raj. Inilah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru, berfikirlah untuk memberikan apa? Memberikan keimanan, kesabaran, kesungguhan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja tazkirah tengah hari ini, bukan di Nibong Tebai, bukan di Pulau Pinang, bukan di Jitra dan bukan di Melaka dan bukan di Ipoh, tetapi di Masjid Busra. Subhanallah. Moga-moga ada manfaat dengan izin Al-Fadhil Ustaz Idrus kita. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kesabaran, kesungguhan dan keimanan dalam rihlah ilmu kita di bumi Busra ini. Yang orang lain tak boleh mai, kita boleh mai, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Ampun maaf terkasar bahasa. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jom.